Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شهر الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah yang dijaga kuasa masjid, tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, lebih dahulu kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya pada malam ini. Sekali lagi kita bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita menambahkan sedikit lagi ilmu kita berkaitan dengan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita teruskan lagi dan mengulang sedikit pada apa yang telah kita bincangkan bulan ini, iaitu dalil apakah dalil yang menjadi kewajiban ataupun fardu ain ke atas setiap mukallaf mengetahuinya dalam perkara ini, dalam perkara ma'rifatullah. Apakah dalil? Masa ini orang selalu tanya apa dalil. Setiap perkara yang kita buat mesti ada petunjuk daripada Allah ataupun petunjuk daripada Rasulullah SAW. Jadi untuk kita mengetahui Allah ataupun ma'rifatullah ada dalil. Apa dalil? Apakah dalil apakah yang dikewajiban Quran ke atas setiap mukallaf mengetahuinya dalam perkara ini? Jawapannya dalil yang menjadi kewajiban atau fardu ain ke atas mereka mengetahuinya adalah dalil ijmali. Apa dalil ijmali? Dalil ijmal maknanya ringkas. Dia ada dua dalil. Satu dalil ijmal, dalil yang ringkas sahaja. Kalau kita nak kata Allah itu Maha Esa, bacalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ringkas. Tak payah nak baca panjang-panjang ayat Quran, ambil dalil-dalil yang ringkas saja. Jadi dalil yang ringkas sahaja. Kemudian itu wajib. Setiap orang Islam wajib mengetahui dalil yang ringkas mengenai Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wajib dari segi syarak? Wajib di syarak ialah dilakukan kita mendapat pahala. Kalau tak dibuat, kita berdosa. Kalau tak tahu dalil tentang Allah ni, tentang mengenal Allah ni kita tak tahu dalil walaupun seringkas mana pun, maknanya kita berdosa. Kita tak tahu dalil, wajib kita tahu dalil tu. Kemudian untuk dalil yang lebih terperinci lagi dipanggil dalil tafsili, maka dia hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Dalil tafsiri dalil yang terperinci. Pastinya kita dapat menguraikannya. Kalau orang berhujah dengan kita, kita dapat menjawab hujah tersebut. Itu tafsiri. Kalau ijmal ini kita tahu je, tapi kita tak dapat tahu hujah. Tafsiri ini kita tahu secara terperinci dan kita dapat faham dan boleh berhujah dengannya. Itu tafsiri terperinci. Itu tak wajib. Tak wajib tuan-tuan tahu, tetapi hanya hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Iaitu perlu kita tahu dalam satu masyarakat itu perlu ada seseorang yang mengetahuinya. Kalau semua dalam kawasan tersebut seorang pun tak tahu,
Siapa berdosa? Semua berdosa. Tak sembahyang jenazah lah. Kalau tak sembahyang pada jenazah tersebut, satu orang pun dalam kampung tu tak nak sembahyang, semua orang berdosa. Bukan keluarga dia saja berdosa. Semua orang Islam dalam qaryah itu berdosa. Tak disolatkan jenazah tersebut. Kalau yang ada kitab tu tengok nombor 50 kat bawah. Dalil ijmali atau jumli, dia dua bahasa yang sama lah. Kita boleh sebut ijmali ataupun jumli, dua-duanya maknanya sama, iaitu dalil yang ringkas. Tak ada perlu selok-belok. Bila dalil yang tidak mampu untuk menjelaskan dengan terang dan tidak mampu untuk menolak syubhat-syubhat yang ada, kita hanya mampu tahu dalil. Kita nak huraikan tak tahu, cukuplah. Bagi kita orang yang mukallaf, orang Islam yang balik, yang akil, cukup tahu dalil yang ringkas, walaupun kita tak tahu nak menghuraikan. Itu sudah melepas tanggungjawab kita. Dah lepas tanggungjawab sebagai orang yang mukallaf, tahu dalil ringkas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jika ada orang berkata dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah alami. Apa dalil wujudnya Allah ialah adanya alam ini. Atau dalil wujudnya Allah ialah alam ini baharu. Kita tahu tu. Lain tak tahu. Apa tanda dan apa dalil tentang wujudnya Allah, ada alam ini, ataupun apakah dalil adanya alam ini? Apakah dalil yang dalil wujudnya alam ini? Dalil wujudnya Allah ialah adanya alam ini dan alam ini adalah baharu. Betul. Kalau jumpa perkataan baharu ni, kalau dalam bahasa Arab ada dua lah. Selalu kita jumpa, tapi satu tu makna lain, satu tu makna lain. Kalau alam yang baharu disebut alam hadis. Hadis baharu. Kalau sabda Rasulullah, kata-kata Rasulullah, ikrar Rasulullah juga disebut hadis. Tapi jangan salah faham. Jangan kita samakan makna dia tak sama. Kalau dalam ilmu tauhid, kalau dikatakan Allah itu tidak sama dengan yang baru, tak sama dengan yang hadis, itu adalah alam ini adalah baharu, bukan hadis yang sama dengan kata-kata Rasulullah tu. Jadi kita kena tahu istilah-istilah ni. Bila kita baca buku agama ni, yang kadang-kadang orang selalu malas nak faham sebab bahasa banyak, istilah-istilah tu banyak. Apa dalil yang menunjukkan alam ini baru? Dia tidak mampu menguraikan dalil itu. Tak apa. Kita dah tahu alam ini baru menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Adanya alam ini cukup kita memahamkan setakat itu. Sudah melepasi tanggungjawab kita sebagai orang mukallaf ataupun Muslim yang mukallaf. Tanggungjawab kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah, buktinya ialah ada alam ini. Alam ini siapa? Siapa dia alam ini? Kita. Selain daripada Allah adalah alam. Kita alam. Malaikat alam. Jin, syaitan, hantu itu semua alam. Bulan, langit, bintang dan sebagainya, semua lautan, kegunungan itu semuanya adalah alam. Selain daripada Allah adalah alam. Adanya alam itu menandakan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok gunung. Kalau orang ahli tasawuf, dia tak tengok gunung. Apa dia tengok? Dia nampak gunung. Sebenarnya dia nampak itu adalah tanda Allah itu ada. Dia kan semata-mata kita lihat gunung saja, tapi tak sampai dalam hati kita. Yang menandakan Allah itu ada. Kita nampak lautan,
Itu menunjukkan Allah yang menciptakan lautan itu dan Allah itu ada. Sebab itu kalau kita nampak lautan, ya, kita selalu bila nampak lautan subhanallah, kita sebut subhanallah. Kita lihat lautan pun dah dapat pahala, tuan-tuan. Ya? Lihat lautan pun dah dapat pahala. Sebab kita mendekatkan diri kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu fardu ain. Wajib setiap orang Islam tahu, ya, dalil ijma', dalil yang ringkas ini, ya. Dan fardu kifayah, artinya tidak semua orang wajib tahu. Segelintir ataupun sebahagian ataupun wakil seorang saja cukup wajib tahu tentang ma'rifatullah ni, tentang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wajib tahu dalil ini, iaitu dalil tafsiri. Itulah dalil yang mampu untuk menjelaskan dengan terang dan mampu untuk menolak syubhah-syubhah yang ada, ya? Mampu untuk, ya, menjelaskan dengan terang, ya? Dan mampu untuk menolak syubhah-syubhah. Apa dia syubhah-syubhah? Kekeliruan yang ada, ya? Ini orang yang memahamkan atau mengetahui Allah dengan cara dari tafsir. Ini tidak dikenakan kepada orang ramai, hanya dikenakan kepada, ya, orang-orang yang mampu dan dia boleh melepaskan orang lain daripada memahamkan secara tafsir. Hukumnya fardu kifayah. Contohnya ketika ditanya soalan yang sama, dia menjawab alam ini adalah baharu. Setiap yang baharu mesti ada yang membaharukannya. Itu huraian dia. Alam ini adalah baharu. Setiap yang baharu mesti ada yang apa? Membaharukannya, menciptanya. Setiap yang baru mesti ada yang cipta, ya? Contoh ini baharu, ya? Allah menciptakan makhluknya, manusia, haiwan, binat apa ni, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan juga alam-alam yang lain. Semuanya itu adalah baru. Sebab apa dikatakan baru? Dia ada penciptanya. Dan apakah kesan daripada sesuatu yang baru itu? Kalau kita nak hurai boleh, sesuatu yang baru itu akan binasa, akan mati. Itu dalam Quran Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang ada di alam ini fanun. Awalnya fanun, akan binasa. Fan binasa, tak kekal. Tak ada satu yang kekal, ya? Baik gunung ganang, baik bintang, baik matahari, baik lautan, tak kekal, tuan-tuan, ya? Semuanya akan sampai pada ujungnya. Dan itu kita kena fikir selalulah. Sekarang kita dalam keadaan, ya, hidup yang, ya, yang apa? Hidup yang ada sekarang ni, hidup yang penuh dengan perjuangan, umur 40, 50, 60, tapi hujung kita sama. Hujung kita sama, ya. Cuma bedanya hujung kita yang sama tu, bedanya bagaimana keadaan kita semasa kita berhadapan dengan sakaratul maut, ya? Tapi sama, akan dimasukkan ke dalam alam barzakh, alam kubur, alam barzakh, ya? Semuanya sama, tak ada bawa apa-apa. Kita akan tanya besok ni, kita akan ditanya tentang apakah kita kenal Allah, ya? Ma rabbuka. Ini yang kita tanya ni. Bagi orang awam cukup kita tahu dalil ijmali, tapi bagi setengah-setengah orang dia nakkan dalil yang terperinci itu adalah untuk melepaskan orang lain. Dia buat sesuatu yang dipanggil fardu kifayah tu besar pahalanya sebab kita melepaskan orang lain daripada mengetahui. Kita cukup tahu lah. Dalam kampung tu imam tahu cukuplah seorang. Tapi kalau imam pun tak tahu, atau seorang pun tak tahu dalam kampung tu tentang
tentang Allah, semua adalah kampung baru. Baik, ada soalan? Baik. Setiap yang baru mesti ada yang memarukannya atau menjadikannya. Dalil alam ini baru ialah ia berubah daripada tiada kepada ada, daripada bergerak kepada diam. Ini dalil alam ini baru. Daripada tiada kepada ada, daripada diam kepada bergerak. Itu dalil baru. Daripada tak ada kepada ada. Pada tak ada. Kita ni asalnya ada ke tak ada? Kita tak ada. Asalnya tak ada. Bila kita lahir ke dunia ni, baru kita ada atas dunia. Tapi sebelum tu kita dah ada dah. Alam roh dah ada dah. Kita dah ada di alam roh. Di alam roh. Tapi belum dilahirkan ke dunia ni lagi. Sebab belum sampai masanya. Belum sampai masa. Kita lahir ke dunia, maka kita berwujud kat dunia ni. Dan takdir kita ada kat dunia ni, ialah setelah ditakdirkan. Dalam Quran Allah sebut 50,000 tahun sebelum terjadi langit dan bumi ni, kita dah ada takdir kita. Lepas tu kita tak lahir zaman Nabi. Kita tak lahir zaman sebelum Nabi. Zaman-zaman jahiliah kita tak lahir. Kalau kita lahir zaman jahiliah, sama orang. Nasib kalau kita nasib baik, kita bersama dengan Rasulullah. Kalau nasib kita baik, sama dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab. Lagi parah. Betul. Nasib kita baik, kita lahir kemudian, dan kita dapat ikut agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadilah kita umat Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-6, tuan-tuan. Hukum dan pembahagiannya. Hukum, dan pembahagian hukum. Ada beberapa hukum. Sepanjang kita menghadapi kehidupan ini, ada 3 hukum. Satu dipanggil hukum syarak, satu dipanggil lagi hukum adat, dan satu lagi dipanggil hukum akal. Hukum syarak, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada haram, ada halal, ada harus, ada makruh, ada sunat. Hukum adat, siapa nak tentukan hukum adat? Hukum adat siapa tentukan? Kebiasaan kita menentukan. Kita biasa. Kalau makan, biasanya apa? Kenyang. Kalau makan tak kenyang, apa jadi dia? Makan tak kenyang. Itu bukan adat. Hukum adat ni kebiasaan. Makan tak kenyang. Kalau api tu membakar. Kalau api tak membakar, itu luar biasa lah. Yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Dia tak membakar. Itu luar biasa, artinya luar daripada yang disebut dalam bahasa khariqun lil adat. Luar biasa daripada adat. Luar daripada adat. Biasanya api membakar, tapi kali ni api tak bakar. Biasanya makan kenyang, kali ni kita makan tak kenyang. Biasanya kita minum, kita hilang daripada kedahagan, tapi tak hilang-hilang dahaga kita. Itu akan berlaku juga. Dahaga kita tak hilang bila? Ada akan besok. Tapi akan hilang selama-lamanya dahaga kita itu bila kita dapat minum air telaga kausa. Baik. Hukuman dan pembahagiannya. Pembahagian hukum, berapakah pembahagian hukum? Jawapannya ialah hukum terbahagi kepada 3, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Ada tak lagi hukum lain? Tak ada kan? Ada tak lebih pada 3? Ataupun kurang pada 3? Hukum 3 je dalam kehidupan kita ni. Hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi daripada itu,
Kita kena tahu dulu, hukum itu apa dia? Hukum ialah menetapkan satu perkara kepada satu perkara. Itu hukum. Menetapkan sesuatu itu, ya, suatu perkara kepada satu perkara, ataupun menidakkan suatu perkara kepada satu perkara yang lain. Menetapkan suatu perkara itu hukum. Okay? Menetapkan artinya menentukan satu perkara itu dah hukum. Contohnya hukum apa? Kita senang je kita kata, kita katakan makhluk ini baharu, itu adalah hukum, kan? Ataupun senang je kita sebut, kita tak payah buat kajian, kita tak payah buat siasatan, kan? Bila kita tengok orang tu dah mati, dah disahkan dia doktor mati, maka kita menghukumkan orang tu dah mati. Kalau dia bangun balik, apa nak hukumkan pula? Dia dah hidup balik dah. Tapi bila dah tak bergerak, tak bangun, tak dapat berjalan lagi, tak bercakap, tak makan, tak minum, bagi kita hukum itu adalah tandanya seorang itu dah mati lah. Tak payah kalau orang-orang dulu dah dia mana ada hospital ke mana ada ambulans, nak tahu kan? Waktu tua kita tu lagi pandai. Waktu dah mati dia tengok apa? Lagi satu lagi dah saju, kaki dah saju, tangan dah saju, ya. Itu dalam Quran Allah sebut, ya. Ada mata tapi tak melihat, ada telinga tapi tak mendengar, ada hati tapi tak berfikir, ya. Ada mata tak melihat dah, ada telinga tak mendengar dah, ada mulut tak bercakap dah, itulah mati. Kalau orang tidur nampak dia berjalan tapi tak langsung berfungsi, ya, samalah macam orang mati. Dia hidup tapi tak berfungsi, bukan kita kata dia mati, tapi samalah macam orang mati. Tak mau, tak nak aktif, ya. Apa-apa pun dia tak nak buat, ya. Nak bermasyarakat pun tak nak, nak campur orang pun tak nak, ajak jemputan kahwin pun tak nak datang. Hidup tapi sebenarnya samalah macam orang mati. Sebab tak ada respon kepada kehidupan, ya. Hukum adalah menetapkan sesuatu perkara kepada satu perkara dan menidakkan satu perkara kepada satu perkara yang lain. Contohnya makhluk adalah baharu. Hukum menghukumkan makhluk adalah baharu, artinya menetapkan makhluk itu baharu. Apa makna baharu? Gerak dan diam, ya, itu baharu. Baharu ni sesuatu yang, ya, yang apa tadi? Yang bergerak dan diam, jadi itu adalah baharu, ya. Satu yang baharu. Menetapkan baharu kepada makhluk, itulah yang dikatakan hukum. Apa hukum kepada makhluk? Makhluk adalah baharu. Baharu berakhir dengan kemusnahan, kesudahan, ya. Gerak dan diam itu adalah baharu, ya. Baharu, manusia ni baharu, kita ni baharu. Sebab apa dikatakan baharu? Sebab apa dihukumkan baharu, ya? Menetapkan baharu kepada makhluk, itulah yang dikatakan hukum. Kita menetapkan makhluk ini baharu, maka kita mengatakan makhluk itu baharu, maka itulah yang dikatakan hukum kepada makhluk, ya? Hukum kepada makhluk. Kemudian yang kedua, makhluk adalah bukan qadir. Apa makna qadir? Makhluk bukan qadir. Qadir maknanya tidak ada permulaan, okay? Makhluk bukan qadir. Makhluk mesti bermula. Tak boleh
boleh kita samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala itu qadir, tidak bermula dan tidak berakhir. Ya. Tapi makhluk bermula dan berakhir. Ya. Bila kita mula? Kalau kat dunia ni kita bermula bila kita dilahirkan. Tetapi kita sudah lama bermula, tuan-tuan. Ya. Tapi sebenarnya ada banyak lagi, ya, perkara yang selalu dinyatakan oleh ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarikat dan sebagainya. Dia kata makhluk ini makhluk ini dalam kita baca ayat Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu wa qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan Adam ni dulu. Tapi ada pendapat mengatakan permulaan makhluk ini adalah bermula daripada cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Ini nak kena perhatian Islam, tuan-tuan. Takut tuan-tuan jatuh ke dalam kepahaman yang silap. Maksudnya Nur Muhammad tu dulu, Adam tu kemudian. Sedangkan dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dari mula-mula sekali tu Allah jadikan Adam tu khalifah. Qalu ataj'alu biha man yufsidu biha wa yasfiku dima. Maka malaikat pun tanya, apakah kamu nak jadikan satu makhluk yang akan merosakkan alam ini? Itulah Adam. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sesungguhnya aku lebih tahu kau tak tahu. Allah Maha mengetahui. Walaupun malaikat kata Adam ni turunannya akan merosakkan alam ini, tetapi Allah Maha mengetahui. Setiap apa yang Allah ciptakan di alam ni ada hikmahnya dan ada tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi inilah tuan-tuan, zaman kita berhadapan dengan penyakit macam-macam lah, wabak-wabak dan sebagainya, penyakit masyarakat, pergaduhan, peperangan. Itu yang kita alami lah dalam dunia ni. Memang Allah dah tahu. Allah Maha mengetahui sejak daripada azali lagi, Tuhan dah tahu lah. Sebab itu kita kena percaya kepada qada dan qadar. Qada itu ada apa yang Allah dah rancangkan, qadar itu apa yang Allah dah takdirkan. Mungkin Allah dah rancang lagi 1000 tahun akan berlaku lagi satu wabak yang lebih dahsyat. Tapi 1000 tahun lagi, itu pun kita tak tahu apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang telah Allah rencanakan untuk makhluk zaman kita ini, kita jumpalah penyakit COVID-19. Itu yang masyhur. COVID-19 itu yang masyhur. Tapi ada lagi yang akan masyhur, kita tak tahu. Yang baru ni pun Omicron. Baik pun penyakit tu. Penyakit. Virus yang baru, Omicron. Dah besar pula COVID-19 pada Omicron pula. Sebelum ni pun ada penyakit lain, dengue ada, malaria ada, apa lagi penyakit dia, ya, taun ada, macam-macam kita berhadapan dengan masalah-masalah. Sebab kita baru, yang baru akan musnah. Tapi sama ada Allah matikan kita dengan penyakit ataupun Allah matikan kita dengan sesuatu yang lain daripada penyakit, tetapi mati jugalah. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka dah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dilewatkan walaupun satu saat. Wa la yastaqdimun, dan tidak didahulukan walaupun satu saat. Itu ajal dah sampai. Tapi masa ajal itu sampai itu keadaan kita macam mana? Boleh bayangkan tak tuan-tuan? Kita dah nak
nampak orang meninggal dunia macam mana keadaan orang COVID-19 macam mana meninggal dunia dia, orang sakit jantung macam mana, orang kena kanser macam mana keadaan kematian dia. Tapi tahukah kita mati macam mana besok? Sebab kita baru kita akan mati, tapi kita tak tahu kesudahan kehidupan kita. Tak tahu. Walau apa pun, kita akan berakhir dengan sama di hujung hayat. Kita akan masukkan ke dalam alam barzakh, ke alam kubur. Kemudian akan muncullah pula selepas itu beribu-ribu tahun ke, berjuta-juta tahun ke, yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka berlakulah hari akhirat. Beribu-ribu tahun pula kita di akhirat, barulah kita dimasukkan ke salah satu daripada dua tempat ini, iaitu syurga ataupun tak ada yang tak masuk syurga, ada juga yang tak masuk neraka. Dia masuk mana? Apa nama tempat itu? Al-A'raf, tempat yang dipanggil Al-A'raf, iaitu tempat yang mana orang tu keburukan dan kejahatannya dan kebaikannya sama banyak. Maka dia belum lagi masuk syurga, belum lagi masuk ke neraka, sehingga datanglah keizinan Allah, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Buruk dan baiknya sama banyak. Baik. Yang ke-53 itu, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana hukum yang menetapkan atau menafikan satu perkara, hukum menetapkan atau menafikan satu perkara, dia bukan hukum. Kita dalam agama kita yang selalu kita pakai ialah apa? Ini hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya apa? Halal. Itu maknanya menetapkan hukum. Minum arak, apa hukum dia? Minum tu haram. Arak tu juga haram. Judi haram. Itu penetapan hukum. Menafikan sesuatu itu halal, maka dihukumkan sesuatu itu hukum haram. Halal pula lain, sesuatu yang sah, yang boleh kita gunakan, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu makan ayam kena semoleh. Jangan tak semoleh, tapi sama tak rasa. Ayam yang disembelih dengan ayam tak semoleh sama tak rasa. Kau buat rendang mana sedap? Ayam lah, sama ya. Semoleh tak semoleh sama, tapi hukum yang tak semoleh haram, yang disembelih halal. Yang tak semoleh itu tetaplah haram. Yang kena sembelih ni pula ada pula syarat-syarat dia yang menjadikan dia halal. Kalau tak pun dia jadi haram juga, kalau sembelih tak betul. Ikut syarat lah, ikut syariat sembelih. Sembelih dengan apa? Dengan syarat-syarat dia, mesti keluar, dua marih dia tu putus, bukan kepala putus, lepas sumbat darah tu putus, ikut syarat lah. Tak boleh suka hati dia. Mesti belajar sembelih ni, tuan-tuan. Boleh kita sembelih suka hati, tapi kalau tak sah sembelih itu, ada juga lembu yang kena sembelih pas musim raya haji, tak ada dia jatuh lembu tu. Tak ada dia jatuh. Sah tak makan lembu tu? Mungkin tak ada tu kerana dia boleh bertahan lama, tapi kena cek jugalah. Betul tak sembelih itu memutuskan kedua-dua marih dia, lepas keluar darah dia. Jadi kita cek dulu. Tapi kalau kita lihat kaedah penyembelihan itu selalunya dilakukan secara halal lah. Yang tak halal ni kalau kita angkat pagang kita, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi, itu mati juga lembu tu. Boleh juga makan daging dia, tapi
dah dikira sebagai apa? Ada bakal. Sebab tu daging-daging katil ni tu, katil. Okay? Bercampur. Yang Somali dengan yang tak Somali bercampur-campur. Ada daging yang tak Somali, ada daging yang Somali. Itu yang dijual kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam di Malaysia ni. Kita tak tahu apa hukum yang kita makan. Itu hukum pada. Hukum haram tu hukum halal. Halal. Tak tahu. Kalau dah tahu, sekarang dah tahu kan. Kita tahu pun tak tahu. Mana dia yang kata-kata ni? Mana satu yang halal, mana satu yang haram, kita tak dapat nak pisahkan kedua-dua tu dah masuk dalam satu karung. Kita mau makan tadi. Itu yang masalah dia tuan-tuan. Kita banyak makan benda-benda yang tak halal ni, itu menyebabkan doa kita tak dimakbulkan oleh Allah SWT. Banyak makan benda-benda yang tak halal. Kita tak tahu banyak perkara yang kita berdoa Allah tak makbulkan sebab kita banyak benda-benda yang masuk dalam darah daging kita ni benda-benda yang tak halal. Yang kita tak tahu itu hal lain. Yang kita tahu sengaja berlakuan. Itu yang sekarang orang memerangi rasuah. Bukan memerangi rasuah. Sebab apa? Nak bagi kita makan yang halal, supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah. Dan apa perbuatan kita Allah redha. Okay? Dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu dia sebenarnya. Tapi tak disebutlah orang memerangi rasuah untuk masuk syurga, tak disebut. Tapi disebut untuk membetulkan keadaan. Sebab rasuah ni kita macam akibat. Okay? Negara boleh bergerak kalau rasuah. Baik. 53 itu oleh kerana hukum ialah menetapkan atau menafikan satu perkara. Maka hakim yang menentukan hukum boleh jadi syariat atau adat atau akal. Maka hakim itu boleh menentukan hukum. Ada hukum syarak atau hukum adat atau hukum akal, maka mestilah ada hakim yang menentukan. Sama ada hakim itu kita lantik dia sebagai hakim ataupun kita sendiri jadi hakim. Kalau hukum adat boleh tak kita jadi hakim? Kalau makan banyak-banyak ni kita jadi sihat. Sebab tu orang sekarang ni diet, nak kurangkan badan. Maka datanglah hakim dia, hakim yang menentukan bagaimana kita nak makan dengan sempurna dan boleh mendietkan diri kita, boleh menyehatkan diri kita. Ada hakim dia. Ada orang yang mahir lah maknanya, boleh menentukan hukum. Ada orang yang mahir, yang tahu cara bela hukum. Itu hakim. Sebab itulah hukum terbagi kepada tiga, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Jadi hukum ada tiga: hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Bila kita belajar tauhid, kebanyakan dalam ilmu tauhid ini yang kita akan pelajari ialah berkaitan dengan hukum ni lah, Tapi ilmu tauhid banyak kepada hukum akal. Contoh, kalau dikatakan Allah itu wujud, akal mengatakan Allah itu wujud, maka akal pun menghukumkan Allah itu ada dengan sebab yang paling mudah lah, dengan sebab adanya alam ini. Allah itu wujud dengan sebab adanya alam ini. Itu yang paling mudah. Itu dah tahu pun cukup, tuan-tuan. Kemudian pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal contoh-contoh. Apakah pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contohnya? Jawapannya seperti berikut. Hukum syarak artinya perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Segala perbuatan kita ada hukumnya. Kadang-kadang kita tak sadar
kena tahu ya. Kalau kita minum berdiri, minum berdiri. Kadang ibu apa bila duduklah minum. Sebab apa? Lebih sopan. Tapi hukum dia minum berdiri. Dosa tak? Tak berdosa. Minum berdiri tak berdosa, tapi tak sopan. Harus hukum dia minum berdiri. Tapi akan jadi hukum yang lebih besar lagi kalau yang melakukan itu orang-orang yang ternama. Contohnya kalau minum berdiri, macam kita biasa lah minum berdiri kalau ada jamuan tu. Tapi orang-orang yang alim, yang warak, yang zuhud, macam Datuk-Datuk Mufti tu, dia tak minum berdiri pun. Dia akan hormat dengan minuman. Ini adalah nikmat Allah. Dia akan duduk sambil minum. Tapi kita ini tak sudi semua tu dah. Kita lah. Tapi orang-orang yang warak, orang yang zuhud, orang yang abid ni, dia jaga. Bila dia menikmati nikmat Allah Ta'ala itu, dia nikmati dengan sopan dan menghormatkan apa kurniaan Allah tu. Dia sambil minum, sambil duduk. Itu terbaiklah. Ini selalunya ulama-ulama besar dia tak minum sambil duduk lah. Itu juga ulama-ulama besar yang zuhud, yang warak. Kalau dia mandi, dia pakai kain apa? Kain cadar apa? Kain basah. Ini maknanya dia jatuh hukum. Sebab apabila dia mandi, siapa nampak? Masa mandi, melangkah rakib dan akib tak masuk. Tapi Allah nampak. Yang penting, itu maknanya iman kita kepada Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah tentang dengan hukum akal ni, hukum adat, hukum syarat dan hukum akal. Supaya kita dapat memahamkan diri kita. Masuk perbelanjaan simpan 20 ni kita dah ada asas kaitan dengan hukum akal. Kalau ini kita tak belajar dulu, kita masuk tengah-tengah aja hukum syarat ataupun tauhid ni kita masuk tengah-tengah aja. Kita dah tak dapat asas yang kuat untuk kita berpegang. Ini yang ketika kita tak faham. Tapi ini kita tak nak baca dah buku tauhid ni. Akhirnya ramai orang tak nak belajar tauhid. Sebab apa istilah-istilah ni tak belajar dulu. Cara adat dan akal ni tak belajar dulu. Kena belajar dulu. Cakap istilah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mendengar tauhid ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbi faqad nabiyyi wa mursalin ilham ala kulli rabbil ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah.